Dekat sini lagi sekali saya lukis 64 kat situ. Dia curve kat situ, dia bagi hemisphere. Hemisphere jadi dia ada dia punya atas dia, kemudian ada water level kat sini. Water level dia bagi tinggi water level tu adalah H. Dan dia punya radius dia bagi R dia sama dengan 10 kat sini. Okey. Kemudian soalan dia kata kamu kena show, kita kena show that bahawa area of surface, area of surface, water surface, area of water surface sama dengan A sama dengan pi 20H minus H squared. Okey. Sekarang kita tengok dulu. Kalau kamu tengok kat sini sebenarnya water surface ni bila kita tengok daripada atas bentuk dia circle. Sebab tu area dia adalah formula area of circle saja, iaitu pi R square. Cuma saya tak pakai R sebab apa? Kan? Sebab tadi silap saya pakai R. Sekarang saya tak nak pakai R sebab R yang ini R. Untuk R untuk hemisphere ni. Kan? Jadi R untuk water surface ni kita kena buat satu unknown baru. Saya buat kat situ tadi sebab tu kita buat X tadi. Jadi dia punya area of surface area ni akan jadi pi X squared. Okay. Lepas ni sebab tu dia kena kaitkan. Bila kita nak kaitkan antara X dengan R dengan H, kita boleh kaitkan dengan menggunakan apa? Satu segitiga bersudut tegak. Right angle triangle. Saya tarik kat sini. Yang ini juga adalah dia punya radius. Jadi kat sini juga kita ambil dia, sini adalah 10. Okay. Manakala kat sini, sini ke sini pun dia punya radius. Sini. Sebab apa? Dia hemisphere. Jadi kat sini adalah 10 minus H. Jadi saya boleh gunakan untuk dapatkan X kat sini, kita boleh dapatkan menggunakan apa? Pythagoras theorem. Jadi kita dapat X kat situ. Jadi X dia X squared is equal to dia punya hypotenuse 10 squared minus dengan 10 minus H squared. Macam ni saya gunakan formula Pythagoras theorem yang asal, senang faham sikit. Okay. Jadi yang ini bila saya expand kat sini kita akan dapat 10 squared minus 10 squared minus 20H plus H squared. Jadi simplify kat sini kita akan dapat 20H minus H square. Kan? Jadi X apa? X adalah square root. Tapi tak payah sebab saya nampak kat situ sebenarnya kita tak payah cari X. Yang kita nak adalah X square. Lepas tu dia bagi X square, kita tak payah cari X. Kan? Jadi apa kita buat seterusnya, kita dah dapat sebenarnya. Oleh sebab itu, dia punya area dia, just substitute je X square ni masuk sini. Jadi pi kita akan dapat 20H minus H squared. Okey Mi? Saya rasa yang ni lebih jelas lah. Nampak? Betul? Boleh. Boleh Okey. Soalan B dia pula, dia bagi tahu. Soalan B dia minta apa? Find the rate of decrease of the area of banyaknya of water surface at the instant H equals to 6. Jadi apa soalan nak? Dia kata find the rate of decrease of the area of water surface. Jadi maksudnya dia nak apa? dA dt. Yang tu dia nak. dA dt. Tadi dia ada bagi dekat soalan tadi, dia ada bagi apa? Dia ada bagi apa? dH dt kan? dH dt sama dengan, sebab decrease kita akan jadikan dia negatif 0.05 kan? Decrease dia bagi. Okey. Sekarang saya kaitkan, kita buat main equation dia untuk B. dA dt is equal to dA over dt. Satu lagi unknown adalah dH.
Jadi kita DA/dt kita nak cari, DH/dt dia bagi, yang kena kira adalah DA/dH. Saya akan pergi kira DA/dH. Jadi A sama dengan pi 20H minus H square. Jadi DA/dH is equal to, kamu tengok bila kita buat perbezaan sebenarnya yang ini pi ni kita tak ada kaitan, biar kat situ tak apa, biar saja pi kat situ. Kan? Sebab dia tak terusik. Yang ini kita akan dapat 20 minus 2H. Macam tu. Berapa H dia? 6. Jadi kita akan dapat pi ni biar je kat situ. 20 minus 2, 6. Jadi kita akan dapat 8 pi. Itu DA/dH. Nampak? Okay. Ambil ni, masuk sini, kita akan dapat 8 pi time dengan negatif 0.05. Okey, ni kita akan dapat jawapan apa ni? Mana kalkulator saya? Kita akan dapat negatif 0.4 pi. Okey? Yang ini sebenarnya kita dapat rate of area. And rate of change of area. Tapi soalan kamu tengok dia tanya apa? Soalan dia tanya rate of decrease. Jadi bila dia nak rate of decrease, dia dah bagi tahu decrease. Bila dia dah bagi tahu decrease, jawapan last kita kena tulis mula rate of decrease equal to 0.4 pi saja. Sebab bila dia dah bagi tahu decrease, kita tak payah letak negatif dah. Kan? Cuba kamu tengok bahagian sebenarnya soalan jenis ni memang awal-awal ni. Bahagian melibatkan apa? Solid ni yang kacau. Kan? Tapi bila bahagian melibatkan differentiation, dia dah simplify dah. Benda tu, dia senang sikit. Okay, any question ni? Boleh? Boleh. Boleh Saya masuk 65 pun lebih kurang soalan dia. Tengok. Okay. Tinggal pula soalan tadi. Okay. 65. Dia ada bagi gambar juga. Tapi sekarang ni dia bagi gambar cone pula. Cone. Tu. Ada water level juga. Ni main sama cerita dia. Dia main water level ni. Okay. Cuma dia bagi kat sini dia punya height dia 30 cm. Yang ini daripada atas H. Okay. The diagram show a conical flask. The circular base of the cone has an area of circular base of the cone. Kan? Yang ini ada area, dia kata area dia is equal to 144 pi cm squared. Okay. And the height of the cone is 30. Okay, no problem. Dia bagi alcohol is poured into the cone such that the height of alcohol level from the peak of the cone is H. Ini dia bagi semua. Jadi yang ini dia ada apa? Alcohol level ni kat sini. Soalan dia yang A ni memang macam ni. Show that. Apa show that? Dia kata volume of alcohol. Volume of alcohol and in conical flask B sama dengan 1440 pi minus 4/75 pi H cube. Okay. Jadi bila kita tengok kat sini, apa yang kita fikirkan mula-mula, kita kena dapatkan isi padu air ni dalam ni. Liquid ni kan. Liquid ni maksudnya isi padu semua yang besar tolak yang kecil ni. Dapatlah yang ni. Kan? Jadi apa formula untuk cone? Cone formula kita, volume untuk cone 1/3 kan, pi r square H. H ni untuk height. Apa any height. Jadi kat sini kita ambil yang besar tolak yang kecil. Jadi volume of alcohol kat situ sama dengan kita ambil
apa? 1/3 pi r square ni adalah apa? Area of base. Nampak? Pi r square ni area of base. Maksudnya 1/4 pi time dengan height yang asal yang besar. 30. Macam tu. Okay. Minus dengan yang kecil. Yang kecil tu kita tulis dulu formula dia. 1/3 pi. Radius dia kita tak tahu lagi. Radius kita boleh buat. Ni radius dia. Kan? R square. H dia memang dia pakai H. Macam tu. Ini yang kita daripada idea, main idea asal dia kita buat. Nak dapat volume of liquid ni. Okay. Sekarang ni apa kita buat? Seterusnya, kita tengok persamaan ni, R yang hilang. Nampak? R hilang. Kan? Yang ini dah okey, nampak? Ni 30/3, 10 ni dah okey. Yang ini dah okey. Yang sebelah sini kena jadikan macam ni. Tapi dia bagi apa? R kita hilang. Jadi kita kena pergi buat satu persamaan antara R dengan H. Okay. Jadi kalau kamu tengok kat sini, bila dia berkaitan dengan height, lebih senang kalau kita letak height dia kat tengah macam ni. Jadi kita akan nampak. Okay. Jadi kat sini sebenarnya R dia, saya kena dapatkan, bila nak cari R, kita kena ada reference kita kat bawah ni pun kena ada radius juga. Kan? Bawah ni pun kena ada radius juga. Jadi apa radius kita yang kat bawah ni? Radius kita kat bawah ni kena ikut yang ni, kena cari. Okay. So radius ni kat bawah ni saya akan ambil kat situ adalah area sama dengan pi r square untuk bawah ni kan. Kita masukkan, kita akan dapat pi r square is equivalent to 144 pi. Jadi saya akan dapat r square equal to 144. Jadi r equal to 12. Jadi yang bawah ni, dia punya radius dia adalah 12. Daripada maklumat dia bagi. Okay. Kemudian saya kaitkan. Bila kaitkan, kita buat apa? Kita pisahkan segitiga ni. Kalau kamu tengok segitiga ni ada dua segitiga tau. Satu segitiga besar, satu segitiga kecil. Kalau nak bagi nampak, kita pisahkan. Segitiga besar, satu lagi segitiga kecil. Baru kita nampak cerita dia. Okay. Untuk segitiga besar, tinggi dia 30. Radius dia 12. Nampak? Untuk segitiga kecil pula, dia punya radius dia R, tinggi dia H. Boleh? Jadi kita boleh kaitkan sebab dia benda ni dia congruent. Dia punya serupa. Sebab sudut ni dia tak berubah. Nampak? Segitiga ni adalah dia punya enlargement. Segitiga besar kita boleh anggap sebagai enlargement segitiga kecil. Sebab dia dia jadi macam tu. Dia asal tempat yang sama. Jadi kita boleh ratiokan dia. Jadi saya buat ni R ni, ratio R ni kepada 12 adalah sama dengan ratio H ni kepada 30. Jadi kita boleh jadikan dia satu equation dalam bentuk fraction. So kita nak hilangkan R tadi. R is equal to 12/30H. Dan 12/30 kita boleh kecilkan. Kita akan dapat berapa? Sifar 6. 2/5. Jadi kita boleh masukkan lah cerita dia. Okay. Bila kita masukkan kat sini, kita akan dapat, yang ini akan dapat 1440 pi. Sebab 30 dengan 3 dah boleh settle. 1/3 pi. R kita adalah 2/5 H. Square H. Bila kita expand benda ni, kita akan dapat 1440 pi minus, yang ini 4, tak ada masalah. 4 pi H pun dah okey dah. H cube over 25 times 3. 75. Dapat macam mana dia nak. Yang ini mula-mula yang nak buat benda ni yang dia pergi sini kejap, pergi sini kejap, pergi ke sini kejap. Dia ada kaitan. Tapi dah 2 kali soalan kita dah 2 kali kita jumpa segitiga. Yang ini kita pakai ratio, yang tadi kita pakai Pythagoras theorem. Yang ini yang kamu kena gain experience. Kamu kena buat at least once. Bila kamu jumpa lagi soalan macam ni, baru kita dapat idea dia. Kalau tidak, memang tak dapat. Okay, any question ni? Setakat ni? Tengok.
Cikgu, Ya, okay. saya tak faham sikit bila yang enlargement tu. Oh, yang ni, enlargement ni. Ha. Kan? Enlargement ni sebab dia kat dalam ni. Ni kan? Nampak? Bila dia adalah part of segitiga ni yang kecil ni adalah part of yang besar ni sebenarnya. Jadi kita boleh anggap dia punya ratio dia. Ratio dia maksudnya 12 ni kalau kita bahagi dengan ni, kan, kita akan dapat sama dengan yang besar dengan ni. Yang ini kita pakai dalam topik apa ni? Kita panggil dia segitiga serupa. Segitiga serupa, what is called in English kan? Okay. Kita boleh kaitkan dia sebab dia length dengan length kita boleh kaitkan dia terus automatically guna ratio saja. Jadi saya pakai macam ni. Dia tak kisah siapa. Contoh kalau kamu nak ambil ratio kita R, kamu over 12 pun tak ada masalah. Jadi sama R per 12 sebab benda yang sama dengan H per 30. Dia akan dapat sama, tak kisah. Equation dia akan jadi sama juga. Kan? Sebab ratio. Ataupun kamu boleh buat, dia boleh buat macam-macam ratio dia. Sebab apa? Kita boleh buat ni bahagi ni sama dengan ni bahagi ni. Sebab ini semua melibatkan ratio. Sebab apa? Dia adalah segitiga serupa. Sudut ni dengan sudut ni sama. Dan sudut ni dengan sudut ni pun sama. Kan? Bila sudut dia sama, dia punya ratio dia untuk length dia adalah sama. Sentiasa sama. Boleh cikgu. Macam mana? Betul ni? Ya, kita tengok. Sebab yang ni kamu belajar dalam form 5 ni. Kamu dah belajar belum form 5? Dia form 5. Form 5 math. Saya ingat chapter 6, chapter 5 kot. Chapter 5 ke chapter 6 macam tu lah. Belajar pasal benda ni je. Kan? Kita panggil dia triangle apa? Congruent. Kan? Lepas tu yang apa? Same, serupa. Lepas tu enlargement. Semua kita belajar kat situ. Okay? Boleh dulu tengok dulu Boleh. Tengok okay. Kemudian tengok B. When the alcohol level increase, the value of H decrease. Wow. Okay. Betul juga dia kata kalau alcohol level increase, H akan decrease. Makin kurang Okay. The volume such that dH dt is equal to negative 0.6 cm as negative 1. Okay. Find the rate of increase of volume of alcohol. Dia minta rate of increase of volume. Jadi dV dt. Okay. At instant H equal to 18. Dia tak ada masalah sebab equation kita pasal H. Jadi kita terus buat kat sini. Main equation dia dulu. V dengan H. Jadi dV dt is equal to dV over dH. dH pula. dt dH dH. Okay. Masukkan. dV dt kita nak cari. dV dH kita kena kira. dH dt. Negatif 0.6. Masukkan kat situ. Dan sekarang kita akan buat dV dH berdasarkan equation yang diberi Okay, V1440 pi minus 4/75 pi H cube. Jadi dV dH, yang depan ni tak ada H, tak payah. 3 ni pergi depan, kita akan jadi sama negative 12/75 pi H squared. Ini saya biar dulu, saya tak simplify sebab ada calculator nak buat 12/75 pi. H kita masukkan 18 square. Jadi kita boleh simplify dengan gunakan calculator je, kira terus je.
Jadi saya dapat negatif 51.84 pi. Okey. Bila kita masuk kat sini negatif 51.84 pi, kita akan dapat jawapan. Okey. Darab dengan 0.6 31.104 pi. Itu kita dapat jawapan kita. Itu kita dia proof yang apa dia, ayat dia bagi tahu tadi, iaitu bila H dia decrease, dia punya volume dia increase. Nampak? Ini positif. Ini negatif, ini positif. Okey. Tapi ini satu soalan saja. Bila dia ada solid ni kamu kena jaga. Sebab tu soalan yang kita kena jaga-jaga melibatkan differentiation semua pasal solid lah. Kalau ada solid memang kena tengok. Kan? Sebab kalau dia minta yang ini saja, ni boleh buat. Tak ada masalah. Pasal differentiation ni application dia senang kita boleh buat. Pasal rate of changes. Ini rate of changes lah. Tapi bila melibatkan solid, sebab tu kadang-kadang saya beritahu kamu, minggu depan saya beritahu, kalau bahagian A ni kamu sangkut, kamu terus skip pergi B, terus jawab je. Kan? Kalau kamu jumpa soalan ni. Next, kemudian baru patah balik, kamu try proofkan dia punya A. Kan? Sebab kadang-kadang biasanya ramai yang sangkut. Bahagian apa? A, proven dia punya formula. Boleh, May? Boleh? Boleh. Okay, tengok satu lagi 66. Jadi saya punya soalan saya lost kat situ, tak ada, hilang. Okay. 66 dia ada bagi gambar kat situ sini. Macam tu. Okay, 90 degree. O, P, Q, R, Y, 2Y plus X minus 8 equal to 0. Equation ni. Apa tu? A ke? OP is equal to A. Okay. In diagram, the equation of straight line RQ is 2y plus x minus 8 equal to 0. P is a variable point. Okay, P variable point on x axis such that PQ is always parallel to y axis. Okay, dia ni maksudnya dia variable, maksudnya dia boleh move dah kan. Okay. The length of OP is equal to A unit, where A is in between 0 and 8, and the length of OP increase. Length of OP increase at the rate of 0.1. Jadi length of OP adalah dA dt equal to 0.1 unit as -1. Okay. If the area of the shaded region, ni kawasan shaded region, A, dia beritahu area dia A is equal to 1/4A 16 minus A. This to show that. Okay. Jadi kita tengok bentuk dia ni. Kalau kamu tengok bentuk dia, kita panggil dia trapezium. Bentuk dia trapezium. Cuma kat situ problem dia kat sini. Kalau sini panjang dia A, maksudnya koordinat kat sini adalah A. Nampak? Okay. Bila koordinat sini A, koordinat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2y plus A minus 8 equal to 0. 2y equal to 8 minus A. Y equal to 8 minus A over 2. Y adalah dia punya length.
Jadi bila sini A, length sini akan jadi 8 minus A over 2. Okay. Berapa sini pula? Sini. Kat sini dia tetap. Kenapa tetap? Yang ni adalah y-intercept. Kan? Y-intercept maksudnya dia berlaku apabila x equal to 0. Right? X equal to 0, kita akan dapat sini 4. Jadi panjang ini tetap. Panjang ni memang 4. Dia tak boleh ubah dah. Yang ini je dia berubah sebab dia bergerak. Dia variable. Okay. Cuba kamu keluarkan satu formula melibatkan trapezium. Kan? Kita stop kejap sebab dah azan. Okay. Okay, macam mana Mi? Dapat? Dapat proof ni? Dapat you. Okay. Catat. Dia area dia, formula kita 1 over 2. Dia punya A plus B time dengan C. Yang mana A dengan B ni dia punya apa? Parallel. Okay. Jadi saya letak semula 1 over 2. Sebelah sini 8 minus A over 2 plus dengan 4 times dengan A. Okay. Jadi kita akan dapat kat situ. Okay, ini cantik. Yang ni 2 ni kita nak keluarkan. Kita boleh keluarkan. Okay. Dengan cara macam mana? Kita samakan pembawah dalam ni dulu. Saya samakan bawah. Saya akan dapat kat situ 1/2. Okay. 8 tolak A per 2 campur 2 darab 8. A. Sini kita akan dapat kat situ. 2 ni keluar. 1/4. A ni pergi depan. Yang ini akan jadi 16 tolak A. Okay. Dapat proof lah. Dia kalau yang ni dia apa? Kita panggil 2 dimension punya gambar. Area ke apa benda ke kita boleh buat. Dia jangan solid. Solid tu dia melibatkan apa? Melibatkan 3 dimensional. Kita kena bayang-bayang sikit tengok. Okay. Next question dia tanya. Soalan B dia. Find the rate of change of area. So dA dt, rate of change of area at the instant OP is equal to 3. OP adalah A lah, equal to 3. Right? Jadi senanglah. Nampak? Bila differentiation dia senang je. Bahagian dia tak susah mana pun. Jadi kita hanya perlu buat apa? Daripada sini saya kembangkan A equal to, saya akan dapat kat situ 4A. Ni expand. Saya expand. 4A minus dengan 1 over 4A square. Dan expand masuk aja. Jadi kita akan dapat DA. Dan akan dapat 4 minus dengan 1 over 2A. Okay, berapa A dia bagi? 3. Jadi 4 tolak 1/2 kali 3. Kita akan dapat berapa? 5. 5/2. Okay. DA dah dapat. Maksudnya kita boleh buat dia punya DA dt sama dengan DA dA time dengan DA dt. Soalan nak DA dt. Soalan bagi DA kecil dt. Yang ini pun kita dah dapat kan. 2.5. 5 over 2 time dengan 0.1. Nampak? Okay. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini sama dengan, kalkulator saya besar. Okay.
0.25 unit square. Betul? Over time. S negative 1. Unit tak letak pun tak apa, tak ada masalah. Boleh, Mei? Nampak, eh? Boleh. Okay. Dia ke 66. Dia dah boleh masuk tadi. Saya dah print tapi saya rasa hilang. Aduh. Masuk 67 kat sini. Pendek soalan dia. Okay. Yang ini kita panggil dia dah masuk bahagian seterusnya. Iaitu bahagian application yang ketiga dia adalah small changes. Changes and approximation. Kalau saya je salah, kamu betulkan je dia. Small changes and approximation. Maksudnya dia punya perubahan dia kecil, tak besar. Yang ini adalah approximate ni, maksudnya dia menghampiri. Macam kita buat limit lah lebih kurang kat situ. Kat sini simple je diberi. Formula asal dia adalah dy dx is equal to, dia bagi macam tu sebab nilai dia dekat-dekat nak sama tapi tak sama. Dekat nak sama. Delta y over delta x. Ini main formula dia. Yang mana dy dx ni satu benda yang tak boleh dipisahkan. Macam kita buat biasa. Sebab dia adalah gradient function. Delta y ni adalah apa? Yang ini small change in y, manakala yang ini adalah small change in x. Itu formula dia. Dia ikutlah huruf dia apa. Contoh macam 67 ni senang lah. Sebab 67 dia bagi y is equal to 3x squared minus 2x plus 5. Calculate the small increase. Small increase maksudnya small change in y. Dia nak apa? Delta y. Soalan nak delta y. Saya buat macam tu dulu. When x increase, delta x increase maksudnya berapa dia increase? 2.02 minus 2 equal to 0.02. Yang ini. Cuma kat sini kadang-kadang pelajar lupa ambil satu lagi maklumat. Masa dia kata increase, dia ada bagi tahu nilai x, original value of x. Maksudnya kat sini kamu x asal dia berapa? X asal dia adalah 2. Change to 2.02. Ini maklumat yang kita dapat. Okay? Yang warna merah ni adalah maklumat yang selalu pelajar tak perasan. Okay, jadi kita boleh masuk kat formula tu, kita kena dapatkanlah dy dx. So, dy dx is equal to 6x minus 2. Berapa x? Baru boleh buat. Minus 2, kita akan dapat 10. Jadi kita boleh masuk dekat formula kita yang ini. So formula kita 10 is equal to delta y over dengan delta x. Dapatlah jawapan kita, delta y kita is equal to 0.2. Boleh ni? Kena ingat ni. Yang ni senang sikit lah. Cikgu. Ya, okey. Bila cari nilai delta y atau delta x, dia terus sama dengan Dia terus sama dengan. Kita anggap, sebab benda ni sebenarnya dia, kita panggil dia dekat-dekat nak sama. Jadi kita anggap macam sama dengan je. Dia macam kita ambil macam 1 is equal to 1.000001 macam tu. Sebab dia kan small changes. Tapi benda tu dia memang, kalau kita buat memang sama lah sebenarnya. Boleh anggap sebagai sama masa buat pengiraan. Okey. Okey. Jadi kita pergi nombor 68. 68 saya buat belah sini. Formula sama. Kita tengok cerita dia pasal apa. A cuboid has a square base. And the height of the cuboid is 2 times of its length. Jadi kita buat cuboid dulu. Square base. Okay. Jadi kalau square base maksudnya cuboid itu bentuk memanjang. Lonjong. Height is cuboid is 2 times of its length. Okay. Macam tu.
Okay. Square base maksudnya sini X, sini pun X. Cuboid tu. Kemudian dia kata height of cuboid is 2 times of the length of each side of its base. Jadi maksudnya ini 2X. Dia punya height dia kan. Calculate the approximate increase in total surface area of cuboid. Yang ni dia tak bagi formula. Kita kena dapatkan dulu formula untuk total surface area of cuboid. Kan? Jadi macam biasalah cuboid saya buat dalam dia. Okay. Jadi surface area dia adalah kalau kamu tengok X square atas bawah. Jadi 2X square. Yang ini 2X kali X maksudnya 2X square ada kiri kanan. Ada kiri kanan, depan, belakang. Ada 4. Jadi plus dengan 4 kali dengan 2X square. Jadi semua dah 6. Okay. Jadi kita dapat semua. Kita akan dapat kat sini 8, 10. X squared. Ini formula untuk apa? Total surface area. Okay. Calculate the approximate increase in total surface area cuboid if the length of its side of its base increase by 15 to 15.2. Dia kata yang ni length apa ni? Length of its side of its base. Maksudnya 15 ni apa? 15 ni adalah dia punya X. Sebab side of base. Jadi kita akan ambil kat situ X equal to 15 and delta X is equal to 15.2 minus 15 equal to 0.2. Okay, soalan saya tanya apa? Approximate increase of total surface. Maksudnya dia nak apa? Delta A. Nampak? Dia boleh relate dah. Kita boleh relatekan dia punya equation dah. Baik, kat sini kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat dA dx. So, kita masukkan saja dA dx. Sorry. Tak darab pula. 20x. Jadi 20x kita berapa? 15 asal. Sini kita akan dapat 300. Okay. Jadi kita boleh gunakan formula kita. Formula ni. Kan? Yang mana? dA dx 300 is equal to delta A over dengan delta X. Pergi sebelah. Jadi delta A kita akan dapat 300 times 0.2. Semua ini pun pakai calculator kan? Apa? Dan akan dapat situ equal to 60 habis. Boleh relate Mi? Boleh cikgu. Boleh Okey. Alhamdulillah. Next, kita pergi nombor 69 pula kat situ. Dia bagi ada ni semicircle kan. Okey. Center O and radius R using pi equal to, dia kena pakai pi lah. 3.142. Calculate the approximate increase in its perimeter. Dia suruh cari delta perimeter. Kan? Dia suruh cari kan. If R increase. If dia bagi tahu delta R is equal to 0.1. Okay. Calculate the approximate increase in perimeter if R increase by 0.1. Okay. Boleh Tapi bila soalan dia pasal perimeter, kita kena dapatkan perimeter dulu. Apa perimeter? Perimeter adalah R campur dia punya length of arc ni. Kan? Length of arc dia adalah, kalau formula dia, kalau circumference 2 pi R, jadi half saja pi R. Nampak? Kan? Jadi dia punya perimeter is equal to pi R plus 2R. Jadi kita akan dapat kat situ 2 plus pi R.
Kan? Jadi bila kita buat dp dr, kita akan dapat 2 plus pi. Macam tu. Okey, masuk dalam formula main tadi, iaitu dp dr kita boleh ambil sama dengan delta p over delta r. Jadi kita boleh masukkan je lah. Ni kita akan dapat 2 plus pi. Sini nak kena cari. Ini dia bagi. Dapat jawapan kita sebab dia bagi pi. Kena substitute akan jadi 5.142 0.1 naik atas, dia akan jadi sama dengan 0.5142. Betul? Boleh, Mi? Boleh je. Okey. Yang ni biasanya kalau kita tak biasa buat pun susah soalan ni sebenarnya. Sebab biasanya kalau kita nak buat ni, biasanya kita akan fikir, apa ni R original dia? Asal ni berapa, betul tak? Tapi bila kita dah buat pun kita nampak. Masa kita differentiate, hilang R ni. Kan? Itu kena nampak kat situ kan. Okey. Question 70. Ini cone Okey. 70 kat sini. The diagram show cone with base radius of x and its length height is 2x. Jadi kita boleh dapat dia punya ni kalau nak cari height dia. Tengok kalau pakai nanti kita tulis je kan. Okey. Calculate the approximate increase in the total surface area of cone. Jadi kita nak surface area of cone. Formula dia total surface area of cone ini adalah cone with base. Okey. Jadi cone ni total surface area ini iaitu kita dah buat. Apa dia punya formula untuk ini? Formula ni adalah pi rs. Pi rs. Dia punya apa? Surface area untuk kawasan ni kan. Okey. Untuk kawasan bawah ni pula pi r square. Jadi surface area total dia adalah pi r square plus pi rs. Okey, jadi kita masukkan R kita adalah X. Jadi kita masukkan jadi pi X square plus pi X. S kita adalah 2X. Jadi kita akan dapat kat situ adalah pi X square plus 2 pi X square. Dia akan jadi 3 pi X square. Okey. Boleh ni? Formula ni kena ingat formula ni. Yang ni. The surface area of cone. Soalan dia kata apa? Calculate approximate increase of total surface area. Jadi dia nak delta A. Dia nak Okay. When is base radius maksudnya delta R kita. Ni, sorry. Delta X, sorry. Delta X and is equal to 0.15. Sebab dia increase kan. Dan X asal kita adalah X equal to 12. Kena letak balik. Bagi nampak. Okay. Jadi kat sini formula kita senang je. Kita kena cari dA over dr. Okay. Delta A over delta R. Okay. Kat sini ada satu masalah wujud. Sebab tu soalan dia jadi hot. Sebab bila kita nak buat dA dr, kita hanya perlukan ni saja nampak.
Kita hanya perlukan A dengan R. Kita tak mau S. S kita. Kan? Sebab tu bila kita dah buat benda ni, dah hilang dah. Yang tinggal apa? X. Sebab R kita adalah dalam sebutan X. Jadi hilang problem kita, tak ada masalah itu. Okay? Sebab tu formula ni penting. Jadi kat situ, saya akan ambil situ A equal to 3 pi X squared dA dX is equal to 6 pi X. X asal kita adalah equal to 6 pi time dengan 12. Kita akan dapat 72 pi. Okay, masukkan balik ni formula. Okay, jadi dA dR kita pakai apa? Bukan dR lah. Siapa? Kita dah tukar jadi dx kan. Jadi dA dx saya adalah 72 pi sama dengan delta A nak kena cari over delta X 0.15. Jadi dia tak ada bagi pi tau. Kalau dia bagi pi, kamu tak payah kira pun pi. Kalau dia bagi pi, baru kamu kira pi. Okay. 72 times dengan 0.15. Kita akan dapat 10.8. Jadi jawapan kita delta A kita adalah 10.8 pi. Boleh Mi? Cuba tengok tu. Faham kan? Boleh cikgu. Ya. Saya silap sini sehingga kau betulkan nanti kan. Sebab dia pakai X. Saya pergi basih lagi tulis R. Okey. Pergi nombor 71. Baca soalan dulu pelan-pelan. The height of a cylinder is 3 times of its base radius. Ini sama macam apa? Macam soalan aku buat tadi kan. Cuma dia pakai silinder pula. Ini bukan silinder lah. Okay. Jadi kalau base radius kita ambil sebagai R, dia kata height dia adalah 3 times 3R. Okay, calculate the approximate decrease in volume of cylinder. Kan? Jadi approximate decrease of volume. Jadi delta volume, dia cari when a base radius decrease. Decrease maksudnya delta R kita adalah sama dengan 8.95 tolak 9. Dia kena selepas tolak sebelum. Kan? Okey. Kita akan dapat negatif 0.05. Sebab tapi kat mana kita punya original radius kita? Bukan yang ni. Sebab dia from 9. Jadi yang ini adalah kita punya original radius. Jadi radius original kita is equal to 9. Itu benda penting kita tulis. Okay. Kemudian kita buat formula lah. Dia nak apa? Formula volume. Jadi volume of cylinder is equal to pi R square H. Kita masukkan saja. Pi R square 3R. Kita akan dapat kat situ 3 pi R cube. Jadi kita boleh dapat dV dr is equal to 9 pi R square. Okay, berapa dia punya R? 9 pi. R kita adalah 9. Jadi kita akan dapat 999. 729 ke? 729 pi. Untuk dV/dr. Okay. Sekarang kita guna formula dia. dV/dr delta V over delta R. Kita masukkan sini 729 pi. Kan? Delta V kita tak tahu. Dia punya delta R negatif 0.05. Kan? Dia tak bagi pi, tak payah kira pi.
Jadi kita akan dapat kat situ delta V sama dengan negatif 30.45 pi. Okay. Lepas tu sebelum kamu tengok jawapan dulu. Bila ada negatif jangan jaga-jaga. Kan? Kalau dia minta kat situ approximate decrease. Jadi perlu tak tulis negatif? Tak payah. Kalau dia beritahu approximate decrease, dia dah beritahu decrease, jawapan kita tak payah tulis negatif. Jadi jawapan kita kena tulis oleh sebab itu kan dia punya delta V kita sama dengan 30.45 pi saja. Sebab dia dah beritahu yang dia nak adalah approximate decrease. Kalau dia tak sebut, dia nak approximate value je, kita kena letak negatif. Sebab negatif menunjukkan decrease. Kalau dia dah sebut decrease, kita tak payah tulis negatif. Okay, Mi? Boleh. Boleh ya? Next Tengok sebelah. Oh, circle. Donut. Donut ni bahasa kampung, bahasa matematik dia panggil analyst. Kan? The diagram show two concentric circle with center 0 with radius r and 3r. Okay. Calculate the approximate increase in area of shaded region. Oh, kita kena dapat formula dulu. Area of shaded region. Kan? Shaded region. Jadi saya akan ambil kat sini sebagai A sama dengan bulatan besar tolak bulatan kecil. Bulatan besar pi r square, bulatan besar punya r tolak dengan pi r square, bulatan kecil punya r. Okey, masukkan. Sini kita akan dapat pi, bulatan besar dia adalah 4 r square minus pi bulatan kecil r square je. Jadi kita akan dapat 16 pi r square minus pi r square equal to 15 pi r square. Ini adalah total untuk apa? Area of shaded region. Okay? Cikgu. Betul ya. Yang area untuk yang besar tu bukan 3R ke? Okey, kejap. Oh ya. Silap. Saya ingat sini je 3R. Semua 3R Okey, betulkan balik. Di sini 3 dah kan? 3, sini akan jadi 9. 9 tolak 1, 8. Betul Mi 8. Oh, tak perasan nak panah dia sampai ujung ni Terima kasih Mi. Okey. Jadi kat situ kita akan dapat kat situ calculate approximate increase in the area of shaded region. Jadi dia nak delta A. Okay. When R increase, delta R equal to increase maksudnya 0.2 pada ketika R asal kita adalah 6. Jadi kita boleh buat yang ini dA dr is equal to 16 pi r. Masukkan r kita 6 time dengan 6 kita akan dapat 106 pi. Terlajak. Terlajak lah Mi. Bukan 106. Terlebih. 96 betul. Cek tengok. Betul okey. Macam mana saya boleh kira tu sifir tu terlajak. Kan? Okey. Dah dapat ni senanglah kita buatlah formula kita. So dA over dr equal to delta A over delta R. Kita dapat kat sini 96 pi, delta A tak tahu, over dengan 0.2. Okey. Ini jawapan kita akan dapat delta A is equal to 0.2 time dengan 96.
Dapat 19.2 pi. Okey, Mi? Betul kan? Boleh, Mi? Boleh. Okay. So, oh, yang ni saya tengok ni kenapa dia hot. Soalan pendek je. Kan? Okay. 73. The volume of sphere. Oh, patutlah hot. Kan? Volume of sphere tak ada formula. Kan? Volume of sphere increase from. Oh, volume increase. Ni memang hot. Jarang berlaku kita jumpa volume increase kan. Okay, jadi first kali formula dulu. Apa formula volume of sphere? V of sphere is equal to 4/3 pi r cube. Kan? Itu kena hafal formula dia. Okay. Jadi kita dapat kat situ dia bagi volume of sphere increase. Jadi delta V is equal to 290 pi minus 288 pi. Jadi kita akan dapat 2 pi. Okay. Pada ketika apa? Apa dia punya nilai asal, dia punya volume asal dia? From. Jadi volume asal dia V equal to 288 pi. Ini kena tulis sekali ya. Okay. Calculate the approximate increase and its radius. Kan? Problem dia kat sini, kita boleh buat delta R, cuma kita kena dapatkan ni. Yang ni kita dapat. Nak dapat benda ni, kita kena ada nilai R. Jadi kita kena pakai yang ni lah kejap. Masuk sini dulu, dapatkan R dulu. Kan? Jadi 288 pi is equal to 4/3 pi R cube. Pi dengan pi mati. Ini kita ambil 288 darab dengan terbalikkan 3/4. Kan? Kita akan dapat kat sini R cube 216. Jadi kita boleh cube rootkan dia. Jadi 6. R equal to 6. Dapat R, baru boleh kita buat ni. Baru boleh kita pergi buat dV dr. dV dr kita apa? 3 pergi depan, 4 pi r square. Kamu tengok saya lupa bagi tahu kamu penggunaan. Bila kita buat differentiation, sebenarnya kamu akan sedar volume ini formula volume tau. Kan? Bila kita buat differentiation, dia akan down to yang ini adalah surface area. Surface area. Ini formula surface area untuk sphere. Ini tambah saja, tak tambah. Kan? Kalau kita lupa kita ada volume, nak cari surface area, kita boleh differentiation. Buat differentiation dapat dia punya surface area of sphere. Okay. Kat sini kita masukkan kita punya R 4 pi 6 squared. Jadi kita akan dapat kat situ 36 times 4 144 pi. Okay, baru kita boleh masuk dalam formula main. Nampak? Soalan pendek je. Dia akan jadi apa? dV dr is equal to delta V over delta R. Jadi kita nak dapat delta R. Jadi delta R is equal to delta V over dengan dV dr. Jadi kita akan dapat delta V dia bagi 2 pi over dV dr kita 144 pi. Kita dapat jawapan kita 1/72. Dapat jawapan. Dekat mana tulis ni? Okey, delta R equal to 1/72. Okey, Mi? Boleh. Boleh, Okey. Masuk lagi terus, 74.
Soalan 74 kan, the variable x and y are related by the equation y equal to 9 over x squared. Expressed in term of u, in term of u pula, the small change of y. Dia nak apa? Delta y when x increase, ni dia tanya. When x increase, delta x increase equal to 3 to 3 plus u. Jadi u lah. Sebab 3 plus u minus 3. Nilai x asal kita x equal to 3. Okay. Ini senang lah. Dapat benda ni senang lah. Terus kita buat. Kat sini kita perlu buat dy dx. Yang ni tukar simbol darab atas. Darab atas kita akan jadi 18 per x cube. Ini shortcut untuk differentiation dia. Masukkan x dia, kita akan dapat negative 18 over 3 cube. So, kita akan dapat negative 2 over 3. Kan? Ini CP9 18 dengan 27 kan. Okay. Dapat ni. Dah dapat ni, kita boleh masukkan. Dapat jawapan kita. Kan? dy dx equal to delta y over delta x kat sini. Masukkan dy dx negative 2 over 3. Delta y dia nak cari. Delta x dia u. Naik atas. So, delta y is equal to negative 2 over 3. U. Okay. Cuba kita tengok. Ada tak dia sebut decrease ke? Tak ada kan? Pak. Dia suruh cari apa? Oh, small change in y. Yang maksudnya kena letak negatif. Kan? Kalau dia kata ada decrease, approximate decrease ke? Saya kena buang negatif. Yang ni dia tak sebut. Dia tak sebut stay. Negatif jangan buang. Jawapan mesti ada negatif. Ni pendek je Mi, boleh Mi? Boleh. Boleh, sebab dia pakai dy dx je, senang kan? 75. Wih, soalan makin ganas. Soalan makin ganas. Malam masih muda. Okey. 75. The slant height of a cone. Oh, ni cone tadi ni. Okay. Is 3 times its base radius. Oh, macam tadi. Jadi kalau base radius ni R, the slant dia adalah 3 times 3R. Okay. And its total surface area A. Oh, show that. Dia dah start dah main show that ni. Total surface area. Total surface area. Okay. A is equal to, ini kita dah hafal lah tadi. Apa formula kita? Ingat tak? Pi R square plus dengan pi RS. Dah hafal lah formula ni. Okay, kita akan dapat pi R square plus dengan, okay, sebab dia nak S, kita masukkan saja pi R3R. Kita akan dapat situ 3, saya buat satu-satu lah. 3 pi R squared, kita akan dapat 4 pi R squared. Jadi, dA dR is equal to 8 pi R. Show that. Okay. Find the value of R when A equal to, ini best lah soalan ni. Kenapa dia bagi macam ni? Tiba-tiba macam senang je. Kan? Dia nak apa? A equal to 196 pi. Masukkan dekat equation kita. Ni kan? Jadi equal to 4 pi R squared. Ini saya matikan pi. Yang ini matikan divide by 4. Kita akan dapat 4. Betul lah. 46 kan?
49. R square. Jadi R equal to 7. Okay. Lama betul fikir bahagi ni. Tekan kalkulator lah lain kali. Okay. Find R dah dapat. C. Find the approximate increase in the base radius. So dia nak delta R. If the total surface area of cone delta A is increased from, kita ambil 200 pi minus 196. Jadi kita akan dapat situ tinggal 4 pi. Okay. Masalahnya kita punya total surface area yang asal kita adalah 196. Tak ada masalah sebab dia bagi tadi. Nampak? Yang ni. Benda yang sama. Kan? Itu best soalan tu. Dia bagi benda yang sama. Kan? Jadi kita buatlah R lagi sekali. Jadi kita just masukkan je terus. Jadi formula kita nak cari ni, kita terus buat dA dR kita. dA dR is equal to delta A over delta R. Kita akan dapat dA dR adalah 8 pi R kita 7. Delta A 4 pi. Delta R nak kena cari. Dapat jawapan delta R is equal to 4 pi divided by 8 pi 7. Saya biar aja 7 macam tu. Saya tak simplify ni. Sebab kita boleh potong ni. Jawapan kita akan dapat 1/14. Ada. Okay, Mi. Tadi saya tak perasan kamu tak nampak dah keluar daripada apa kamera. Okay, Mi. Boleh? Boleh. Boleh. Teruskan 76. Tarik ke sini pula. Saya lupa ni. Aduh. Nampak lagi. Okay. The diagram show the rectangle PQRS dia bagi PS 12. Ini biasanya kalau saya baca saya tunjuk, maksudnya saya try input ke kepala otak, cuba fikir. SR equal to 8 sini, AQ QB DS semua ni X. Okey, jadi kita boleh dapat. Okey, panjang ni kita boleh dapat. Panjang ni maksudnya BR kita adalah 12 tolak X. Okey, jadi yang ini 12 tolak X samalah ni. Yang ini pun 12 tolak X. 8 pula X. Okey. Jadi yang kecil ni 8 tolak X. Ni pun banyak boleh dapat ni. Cantik. Daripada gambar kan. Okey, sekarang soalan dia memang ada show that. Show that area of parallelogram L is given L. Susah sebut L ni. Is given by L 20x minus 2x square. Jadi area of parallelogram yang tengah ni. Jadi kita boleh pakai satu cara, iaitu kita boleh pakai teknik kotak besar tolak segitiga ni. Okay? Kenapa jadi macam tu? Sebab area dia L sama dengan, kalau kamu tengok kotak besar kita ada 8 kali 12. Kita tolak dengan segitiga kecil ni campur dengan segitiga kecil ni jadi kotak. Ni dengan ni dia jadi kotak. Dia tindih, pum, jadi kotak. Jadi dia jadi kotak macam ni. Yang mana dia punya panjang dia kat sini 12 tolak X, dia punya lebar dia 8 tolak X. Ni tolak ni dengan ni. Ni dengan ni pula.
Dia dengan ni, dia akan jadi kotak juga. Macam ni. Cing, combine. Dia akan dapat X dan X. Itu lebih kurang lukisan saya dah. Kita punya gambaran. Jadi, dia punya surface area, dia punya apa? Area akan jadi 12 kali 8, 96. Tolak dengan yang ini 8 tolak X, 12 tolak X. Kena expand nantilah. Kan? Tolak lagi dengan X square. Okay. Jadi kita dah dapat nampak. Ni ada bunga-bunga dia dah. Jadi saya akan expand benda ni. Kita akan dapat 96 tolak kotak dulu. Kena expand dulu. (96) tolak 8X tolak 12 tolak 20 plus X square minus X square. Jadi kita akan dapat 96 tolak 96 habis. Negatif dengan positif 20X. Negatif X square minus X square negatif 2X square. Dapat sama. Okey, itu soalan dia show that. Okay. Find approximate increase in area. Approximate increase in area maksudnya dia nak delta L. Tak tahu. Okay. If the value of X, delta X, is increased from 3 to 3.2. Jadi dapat 0.2 at X asal equal to 3. Okay. Jadi kita kena buat pakai formula kita. dl dx equal to delta L over delta X. Jadi kita masukkan dl dx kat situ. Kita buat kat sini kejap. dl dx sama dengan 20 minus 4x. X asal kita 3. 20 minus 4 times 3. Dapat 8 masuk sini. Equal to delta L tak tahu. Over dengan 0.2. Dapatlah jawapan kita. Delta L is equal to 1.6. Boleh nampak ni? Okay. Cikgu. Ya. Kalau apa? Yang parallelogram ni. Okay. Ni. Dia memang sama. Yang jadi kotak. Yang mana? Yang ni panjang ni. Panjang ni sebab dia bagi tahu sini. Sebab dia bagi tahu X. Bila dia bagi tahu X, panjang semua 12 nampak. Betul tak? Kan? Jadi bila kita tolak dengan X, dapat 12 tolak X. Kan? Bila yang ini pun sama juga. Panjang semua X kat sini pula dia bagi tahu. Dia sebab dia bagi tahu ni yang kita boleh anggap. Kalau dia tak bagi tahu, kita kena tengok juga lain dekat cerita dia, takut tak sama. Kan? Sebab dia bagi tahu sini. Kalau area dia, macam kan tadi nak cari dia punya area untuk shaded region. Okay. Memang boleh jadikan, cantumkan jadi satu kotak lah. Cantum sebab benda yang sama. Sebab formula kita kan right triangle 1/2. Betul? Length time dengan width. Jadi bila kita ada 2, sebenarnya bila kita darab 2, mati dia akan jadi kotak je. Senang. Senang kita kira. Kita buang yang 1/2 tu. Okay. Okay. Tapi kalau dia tak bagi kotak ni susah juga ni. Nasib dia bagi kotak kan. Kalau dia tak bagi kotak tu parallelogram panjang formula dia. Kita kena ambil dia punya apa? Penjuru ni. Ni.
penjuru ni darab penjuru tu. Kan? Dia susah sikit lah cerita dia. Kan? Tapi biasanya kalau dia bagi rhombus ke, boleh lah. Rhombus lebih mudah berbanding dengan parallelogram. Okay? Sebab rhombus cantik, dia duduk ngam-ngam, dia diamond. Bentuk diamond tu duduk cantik. Kalau soalan sebenarnya dia lebih favorite untuk buat rhombus. Uish, ini soalan apa ni? Nombor 77. Okay. The diagram show a metal sphere suspended from a piece of string with a length L oscillating about O with a period of T. Ini maksudnya dia punya tu apa? Macam pendulum kan? With a period T such that T is equal to K sub L, where K is a constant. Okay. Express L in terms of K and T. Hence, find dl dt in terms of K and T. Okay. Dia bagi formula. Senang sebab dia bagi formula. Kalau tak bagi formula, pening ingat cerita ni. Equal to K sub L. Yang dia nak express L. Jadi kita kena buat algebraic formula sikit lah. Jadi kita akan dapat kat situ kalau kamu tengok ini K pindah dulu. T over K. Third pindah jadi square. Jadi kita dapatlah L is equal to T square over K square. Kalau baca soalan pening. Business speed dia bagi formula nampak. Okay. Kemudian dia kata find dl dt in term of K and T. Cantik. Kalau dia kata in term of K and T, senang. Kita kena cari pula kan. Jadi kat situ dl dt is equal to yang ini saja pergi depan 2t. K jangan usik. K kita anggapkan dia sebagai satu constant kat situ. Jangan usik K. Okay, dah siap situ. B ni A. Show that the approximate increase in period of oscillation, period apa tadi? T T adalah period. Jadi delta T. Okay. Is equal to, dia so show that ni. K over 90. Right? When the length of string increase, jadi dia punya delta length is equal to increase. Jadi kat situ kita akan dapat 0.83 tolak 0.81 dapat 0.02 yang mana L kita original value dia adalah 0.81. Okay, jadi kita boleh masukkan lah formula dia. Kita terus dapat. Jadi kita ada apa? Kita ada dl dt. Okay. Jadi dl over dt is equal to delta L over delta T. Okay, dl dt kita ada 2T over K square. Kemudian delta L kita ada 0.02 over delta T. Okay, jangan usik K. K tu jangan usik. Sekejap. Kalau K dia jangan usik. Oh, okey. Baru saya dapat cerita dia.
Jadi kita kena dapatkan T kat sini, T ni. Kan? DL dt ni, T ni tak dapat. T tak masuk lagi. T. Jadi kat situ saya, dahsyat juga soalan ni. Jadi kita kena dapatkan nilai T kat sini. Saya dah ganti T. Tapi T is equal to K sert L. Jadi kita ada L. Kita masukkan. 0.81. Jadi kita akan dapat kat situ. Jadi 0.9 kat sini. 0.9K. Untuk T kan. Jadi kita boleh masukkan kat sini. Kita gantikan T sama dengan 0.9K. Jadi bila kita darab ni dapat 2. Saya tak pasal ni tadi. 0.9K over K square. Okay. Sama dengan balik 0.02 per dengan delta T. Dia so show that lah delta T. Jadi saya akan cross kan. Cross ni mati. Tinggal K je. Okay. Yang ini kita akan dapat delta T is equal to 0.02 divide by 1.8. 1.8. Kan? Jadi dapat jawapan dia. .02 divide by 1.8. Kalkulator saya gila. Ya. Okey, dapat lah. K over 90. Punya lama tekan kalkulator. Aduh. Tak pandai tekan kalkulator saya ni. Pecahan-pecahan ni dia jadi pelik. Boleh ni? Ni panjang juga ni soalan ni kan. Walaupun nampak macam pendek kan, tapi bila buat-buat lah dia kena, dia ada benda yang kita tak cukup, pergi cari dulu, masuk balik. Kan? Boleh. Cuba perhatikan. Boleh? Okey. Kalau apa-apa nanti bagi tahu saya. Okay, 78. Terusan. Soalan 78 kat sini. Kita tengok kat situ. Dia bagi equation kan. Jadi V is equal to 3 over 2R minus 3 squared. 1, dia bagi find the positive value of R. Kan? When V is equal to 1. Yang ni algebra saja. Kan? Ini dia bagi 3 over 2R minus 3 square is equal to V1 over 3. Saya akan cross, pergi cross sini kita akan dapat 9. 2R minus 3 square, kita akan dapat kat situ square root sini. Kan? Sekarang kita akan dapat 3. 2R minus 3, jadi kita akan dapat 2R equal to 6. So, R equal to 3. Sebab dia nak apa? Dia nak positive value je. Bila square root, sepatutnya kita akan dapat 2 value. Satu positif, satu negatif. Tapi sebab dia beritahu positif je, dia senang sikit lah cerita dia. Okay. Kemudian, dia suruh cari dV/dr. dV/dr. Ni. Nombor 2. Bila jadi macam ni kan, kalau kita nak buat dia differentiation macam ni, kita naikkan ke atas dulu, nak senang kan. V equal to 3.
2R minus 3 negative 2. Kan? Okay. Dan macam ni kita dah boleh buat differentiation menggunakan teknik bracket. Teknik bracket kita boleh terus buat dv dr is equal to, bracket ni stay, jangan ubah apa-apa. Okay. Ini darab depan. Kita akan dapat negative 6. Differentiate yang dalam ni bawa ke belakang. Okay, power macam biasalah. Tolak 1 akan jadi negative 3. Di sini ada 2. Kita akan dapat jawapan kita negative 12. Power negatif turunkan balik. Cube. Ni habis. Boleh nampak ni? Macam mana? Boleh je. Boleh Okay. Nombor 2. Nombor 3. Find the approximate change in value R. Nombor 3 kan. Delta R. Kita share lagi delta R. When the value of V, kan, cari delta V is increased from 103/300. Tolak dengan 1/3. Kita akan dapat ni kali 100. Senang nampak. 3/300. Maksudnya 1/100. Okay. Yang mana nilai V asal kita adalah equal to 1/3. Tak nampak. Sorry. Tengah seronok tulis lupa. Okay. Ini maklumat dia. Okay. Sekarang dia suruh cari apa? Ni. Jadi kita formula kita. dv over dr is equal to delta V over delta R. Dia suruh cari delta R. Tukar tempat lah. Delta R sama dengan delta V over dv dr. dv dr kita belum ada. Kan? Jadi kita buat dv dr, masukkan nilai R dia. Kita buat kat sini kejap. Di dv dr sama dengan negative 12 over 2 R asal kita. R asal kita kat sini. Nampak? Nombor ni dengan nombor ni sama. Tak payah buat lah. Sebab tu kelebihan dia kat sini. Ni dengan ni maksudnya R kita adalah 3. Dia masukkan. Sini kita akan dapat dvdr equal to yang ni 6 minus 3. 3 negative 12 over 27. Kita akan dapat negative 4 over 9. Okay. CV3. Betul lah. Masukkan. Dia dapat delta V kita. Mana delta V? 1/100. 1/100 per dengan negatif 4/9. Dia akan cross. Okay. Kita akan dapat jawapan. Tekan kalkulator. 1/100 bahagi negatif 4. 1/100. Okay. Bahagi dengan jahan lagi. Negatif 4. 9. Negatif 1 over 225. Betul? Tu ke saya buat ni.
Oh, salah lah. Dapat apa ni? Negatif 4 over Negatif 9 over 400. 9 per 400, betul? Oh. Ni, Mi? Ha. 9 per 400. Okey. Cuma soalan dia bagi tahu, kita tengok. State whether value of R increase or decrease. Jadi kita akan tengok jawapan kita apa? Akan dapat decrease. Okey? Oi. Boleh? Boleh. Okey. Sikit B. Tak ada B. B tu dah lain ni cerita ni. Okey. Untuk B, 78B. Dia bagi given that Y is equal to 25 over X cube. Find the value of dy dx when X equal to 5. Okay, kita buat dy dx dulu. Dy dx, yang ini senang aja kan. Tukar simbol darab atas. Ni darab atas, ni darab atas. Akan jadi negative 75 over X power by 4. Substitute saja. Negative 75 over 5 power by 4. Kita akan dapat. Fah juga pakai kalkulator iPad ni. Okay, negative 75 divided by 5 power by 4. Negative 0.12. Betul ni? Tekan, kamu tengok lah. Saya kadang-kadang tekan kalkulator ni, kalkulator iPad saya ni gila kadang-kadang. Betul ya. Betul eh? Okay. Soalan dia seterusnya, Han. Find approximate value. Dia nak approximate value kan? Of ni, 1. 25 over 4.95 cube. Okay, dia ada kaitan tau dua-dua ni Tengok Yang ini kita panggil. Bila dia suruh cari yang ini kita panggil dia sebagai, yang dia suruh cari adalah Y new. Kan? Equal to Y new. Nilai Y yang baru. Okay. Yang mana kita kaitkan dengan ni, dengan ni. Ini adalah nilai Y yang lama. Nilai Y yang lama. Okay. Jadi kita akan ambil kat situ. Okay, sebab itu Y new is equal to Y old. Okay. Plus dengan delta Y. Macam tu. Jadi ini formula dia. Kan? Okay. Jadi apa kita nampak? Daripada ni, beza dia hanyalah ni sama. Beza dia ni. Nampak? Tadi kita dah buat Y kita, X kita equal to 5. Kan? Jadi kat sini kita dapat, daripada sini, maka nilai X kita berubah daripada 5 menjadi 4.95. Kita bandingkan ni dengan ni. Okay? Boleh? Kan? Bila saya bandingkan yang ini, sebenarnya kita akan dapat kat situ delta X adalah sama dengan kat sini negatif 0.05. Okay? Jadi saya akan terus buat formula itu. Ini formula kita akan gunakan formula yang sama, iaitu dy dx is equal to delta y over delta x. Jadi nak dapat y new, kita kena ambil y old plus delta y. Delta y kita adalah sama dengan dy dx. Kita dah kira tadi ni. Tu dia ambil nilai tu. Negatif 0.12 time dengan delta x. Delta x adalah negatif 0.05. Ambil kalkulator, tekan. Negatif 0.12 time dengan negatif 0.05. Dapat 0.006.
Betul ya? 0.006. Jadi kita akan dapat situ 0.006 delta Y. Jadi oleh sebab itu kita akan dapat, maka nilai ni Y new ni inilah. Y new value dia adalah 25 over 4.95 cube is equivalent to Y old kita. Kita kena masukkan 25 divide by 5 cube. .2. Jadi 0.2 plus dengan 0.006. Jadi kita akan dapat jawapan 0.206. Tengok. Kalau dia nak dalam fraction, kita jadikan dia dalam fraction lah. Tapi dia tak bagi tahu pun. Ini jawapan dia. Jadi formula dia kat sini, kalau dia bagi ni, macam ni, kita kena bandingkan. Kita kena compare, kita relatekan dia. Ini formula dia. Okey. Tengok. Okey, cikgu. Okey. Cuba kita tengok jawab soalan satu lagi. Dia lebih kurang ni. Sebab dia bagi tahu nombor 2 dia, soalan dia adalah 25 over 5.02 cube. Yang ni kita dah ada sebab kita dah ada maklumat yang satu kita buat tadi. Kita terus buat Y all kita adalah Y all kita adalah 25 over 5 cube plus dengan delta Y. Ini asal kita. Okey, yang mana kita ambil kat situ delta X kita adalah berubah 5.02 minus 5 akan dapat 0.02. Positif lah. Ni. Okey, jadi kita kena cari delta Y. Jadi kita buat dy dx is equal to delta Y over delta X. Dy dx tadi kita dah kira. Negatif 0.12. Semua benda pakai balik. Jadi delta Y 0.02. Dapatlah delta Y kita. Kita dapat 0.02 darab 0.12. Dapat negatif 0.0024. Masuk sini. Tadi sini kita dapat tadi apa? 0.2. Plus dengan negatif 0.0024. 1976. 0.1976. Boleh ni? Boleh. Okey. Jadi ada lagi 2 soalan, tak sempat malam ni. Kalau kamu nak try boleh, saya bagi jawapan yang ada, boleh kira jawapan lah. Contoh yang ini nombor 79, kamu boleh ambil jawapan ni. Yang ini semua equation tau. Equation kamu kena try buat equation lah. Equation cuma C saja yang ada jawapan. Dalam buku pun dia bagi C je. Jawapan adalah 0.4375 pi. Ini untuk C. Okey. Lepas tu nombor 80. 80 pendek je. Dia bagi jawapan kita 2/25. Ini senang lah. Yang ini senang sikit. Okey. Kamu boleh try nanti 2 soalan lagi. Cuma kat sini sebab dia ada apa? Solid lah, jaga-jaga. Sebab soalan dia ada solid.
Okay, Mi, boleh? Boleh. Wah, boleh menangis buat appreciation kan? Mana tahu tiba-tiba soalan keluar exam kamu lebih kurang macam tu, lega sikit lah. Kan? Okay? Boleh. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Selasa. Okay, nanti kamu beritahu lah nak belajar apa kan? Okay? Kalau kita nak terus nak tengok soalan ni pasal soalan exam, saya ada beli buku contoh apa? Format baru punya soalan exam. Dia ada beberapa set saya boleh bagi juga. Okay, Mi? Okay, baik. Okay. Jadi untuk malam ni setakat ni dulu insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Cikgu.